Bismillahirrahmanirrahim. Indah berbalam si awan petang, berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Yang berusaha, Encik Syamsuddin bin Abu Bakar, Ketua Jabatan Pengajian Melayu, yang berusaha Dr. Mazani binti Ismail, penceramah bicara ibu kita pada hari ini, dan yang berusaha Dr. Hasna binti Awang, pensyarah bimbingan khusus MPU 3012 Bahasa Melayu Komunikatif selaku penyelaras program kita pada hari ini. Yang dikasihi kepada semua pelajar unit W5 dan W6, pelajar-pelajar IPG Kampus Ipoh serta warga maya sekalian. Alhamdulillah, dengan izinnya, kita dapat berwebinar menerusi alam maya pada petang yang mulia ini. Sekali lagi saya dengan penuh takzimnya mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Ketua Jabatan Pengajian Melayu yang memberi sokongan padu atas penganjuran webinar kita pada hari ini. Juga kepada penceramah Dr. Mazini yang sudi meluangkan masa untuk menitipkan ilmu ibu kepada kami pelajar-pelajar IPG Kampus Ipoh. Untuk makluman hadirin sekalian, program webinar ibu ini merupakan anjuran dan hasil kerjasama antara unit W5 dan W6 TESOL IPG Kampus Ipoh dengan bimbingan pensyarah kami Dr. Hasna binti Awang bagi merealisasikan idea untuk menerbitkan karya-karya cerpen yang telah dihasilkan berdasarkan pentaksiran kerja khusus kami. Dr. Hasna telah melontarkan idea beliau untuk melaksanakan webinar ini sebagai platform untuk menimba ilmu baharu serta peluang kepada rakan-rakan untuk menyuarakan soalan tentang penerbitan buku secara e-book dengan lebih lanjut. Bagi memulakan program webinar kita, majlis dengan penuh hormatnya mempersilakan Encik Syamsuddin bin Abu Bakar, Ketua Jabatan Pengajian Melayu untuk menyampaikan kata-kata aluan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada pengacara majlis atau moderator pada petang ini, Saudari Nurul Izzah binti Rosli. Mengalu-alukan kedatangan penceramah kita, Dr. Mazni binti Ismail dari Kolej Politis Marah Kota Baru. Mengalu-alukan juga penyelaras program perangkat penolong pejabatan Dr. Hasna binti Awang dan semua mahasiswa-mahasiswi unit W5 dan 6 serta penonton-penonton secara talian yang turut serta pada program kami. Pertama-tama, Jabatan Pengajian Melayu mengambil kesempatan untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Mazni yang dapat meluangkan masa untuk berkongsi ilmu dengan pelajar-pelajar kita di IPG Ipoh, terutamanya daripada unit W5 dan W6 lah. Saya dimaklumkan Dr. Mazni ini memang seorang yang sangat berpengalaman dan berpengetahuan dalam bidang terutamanya ibu ni lah. Jadi kita sangat mengharapkan semoga pengongsian ini pelajar-pelajar kita dapat mengambil manfaat bukan saja sebagai bentuk ilmu maklumat tetapi juga akhirnya menghasilkan yang saya dimaklumkan akan menghasilkan karya cerpen mereka dalam bentuk e-book tersebut. Jadi semoga proses itu akan beri manfaat lah. Kedua, saya nak mengucapkan ribuan terima kasih dan tahniah kepada unit W5 dan 6 yang berjaya menganjurkan program webinar pada petang ini lah. Sebenarnya program-program seperti ini memang kita tekankan terutama dalam kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna ataupun dia punya ringkasannya KPBB. Jadi dengan pelaksanaan program seperti ini, pelajar dapat meletakkan diri mereka bahawa kita bukan setakat mendengar kuliah saja tapi kita juga menganjurkan pelbagai program sebagai manfaat bersama lah. Bukan saja pelajar, juga pendengar lain yang turut serta dalam program ini. Jadi syabas dan tahniah kepada unit W5 dan W6. Kita Jabatan Pengajian Melayu memang kita memberi sokongan penuh kepada mana-mana program terutama yang bersifat akademik dan perkongsian ilmu inilah. Memang kita mengalu-alukan pelajar-pelajar menganjurkan program seperti ini. Malahan insyaAllah kita pada 22 hari bulan September ini kita ada satu lagi program
iaitu penghasilan karya kreatif yang akan dikongsikan oleh Dr. Samsudin Osman daripada Universiti Putra Malaysia. Jadi kerjasama kolaboratif seperti ini sebenarnya kita mengharapkan keuntungan kepada dua pihak lah. Supaya sama-sama kita dapat menerima ilmu bukan saja daripada pensyarah pengajar Melayu, tapi juga pensyarah-pensyarah daripada pusat pengajian lain sebagai satu perkongsian yang misteri lah. Saya ingat saya tak nak panjangkan bicara petang ini, kita beri peluang yang cukup untuk penceramah kita untuk berkongsi idea dengan para pelajar di Jabatan Pengajian Melayu. Jadi saya dengan lapas Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan program webinar petang ini, iaitu webinar Bicara Ibu. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Encik Syamsuddin atas kesediaan menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan program webinar kita pada hari ini. Hadirin maya sekalian, sebelum menyerahkan arena webinar ini kepada moderator kita, saya akan menyampaikan sedikit latar belakang penceramah kita pada hari ini. Dr. Mazlumi binti Ismail merupakan seorang pensyarah kanan Kolej Politek Mara Kota Baharu, Kelantan. Beliau mempunyai kelulusan sarjana pendidikan dalam bidang pendidikan psikologi, sarjana muda dalam bidang sains sosial dan baru-baru ini telah berjaya menamatkan pengajian di peringkat PhD dalam bidang teknologi kemanusiaan. Wah, bukan calang-calang penutup pada hari ini. Beliau juga telah banyak memenangi anugerah, antaranya ialah dia telah berjaya memenangi anugerah penyelidik terbaik peringkat IPPA dan IPPS Seminar Pendidikan 4.0 peringkat kebangsaan Institusi Perguruan Sultan Nizam Terengganu. Beliau juga pernah menerima anugerah pendidik cemerlang MARA pada tahun 2018. Beliau juga merupakan seorang yang aktif dalam bidang penyelidikan dan juga penerbitan sejak tahun 2006 sehingga kini. Beliau telah terlibat dalam beberapa aktiviti penerbitan seperti penerbitan jurnal 2016 Digest Politeknik, penerbitan penulisan prosiding Universiti Malaya pada tahun 2016 dan juga penerbitan buku yang bertajuk Buku Mari Membaca 1 dan 2 pada 2016. Seterusnya beliau juga telah pernah menerima penghargaan daripada Universiti Teknologi Malaysia UTM hasil penerbitan buku yang bertajuk Falsafah Pendidikan pada tahun 2006. Jadi seterusnya saya ingin menjemput Dr. Hasna binti Awang selaku moderator kita pada hari ini untuk mengembalikan webinar Bicara Ibu. Dipersilakan kepada Doktor. Okay, terima kasih pengurusi majlis Nurul Izzah binti Rosli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Encik Samsudin bin Abu Bakar, Ketua Jabatan Pengajian Melayu, Dr. Mazli binti Ismail, penceramah kita pada hari ini, semua pelajar RPG Kampus Ipoh dan warga maya sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala atas izinnya kita dapat bersama-sama pada hari ini untuk mengikuti sesi webinar yang bertajuk Bicara Ibu. Selamat datang dan terima kasih diucapkan atas kehadiran warga maya. Setakat ini saya nampak ada 88 penyertaan dah. Okey. Hadirin warga maya, untuk maklumat semua, penceramah dan juga KJ, sesi webinar ni sebenarnya seperti yang KJ nyatakan tadi telah dirancang dan dikelolakan sepenuhnya oleh pelajar PSMP semester 1, iaitu unit W5 dan W6. Jadi tahniah dan syabas saya ucapkan atas komitmen dan juga kemahiran yang ditunjukkan oleh kumpulan pelajar tersebut. Sesungguhnya saya belum pernah lagi berinteraksi secara bersemuka dengan kedua-dua unit ini. Namun saya sungguh terharu dengan komitmen yang ditunjukkan oleh mereka. Alhamdulillah. Okay, berbicara tentang ibu. Ibu ini merupakan salah satu teknologi baru dalam alam maya. Ibu merupakan satu bentuk buku yang bukan berbentuk konvensional di mana ada kulit dan juga helaian-helaian kertas.
e-book kita boleh muat turun daripada laman web ataupun kita boleh pindah dengan mudah dan senang ke mana-mana sahaja. Boleh dibaca melalui komputer atau dalam mana-mana peranti. Jadi itulah realiti era digital sekarang. Suka ataupun tidak, kita perlulah berdepan dengan teknologi yang merupakan satu gaya hidup generasi kini. Jadi untuk tidak membuang masa, saya rasa Dr. Mazli dah pun bersedia. Apa khabar, Doktor? Kat Kota Baru ke? Kota Baru, Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat. Okey. Sini hujan lebat, sini hujan. Oh, hujan ya? Okey, sebenarnya saya dengan Dr. Mazli dah lama dah nak membuat kolaborasi ini. Tapi Alhamdulillah hari ini ada rezekinya. Dr. Mazli mempunyai pengalaman yang cukup luas dalam bidang e-book ini. Jadi saya harap kita ambillah kesempatan ini untuk menimba ilmu dan nanti sampai masanya untuk bersoal jawab. Jadi tanyalah apa yang anda tak faham nanti ya. Jadi terima kasih lagi sekali doktor kerana sudi meluangkan masa dan berkongsi ilmu dengan pelajar-pelajar RPG Kampus Ipoh. Jadi saya rasa boleh doktor kita mulakan? Boleh, insyaAllah. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang untuk semua tim IPG Ipoh yang orang kata bertukar lumus untuk menjayakan webinar ini, dan tahniah bukan senang untuk menjalankan aktiviti di alam maya tanpa berjumpa, tak jumpa pun kan. Dan tahniah juga untuk semester 1, hebat Okey, ini adalah salah satu orang kata pencapaian yang hebat. Tahniah juga untuk tim pelajar dan tim pengajar lah. Dan terima kasih diucapkan terutamanya kepada Ketua Jabatan Cik Samsudin Abu Bakar selaku Ketua Jabatan Pengajar Melayu yang supportif menyokong untuk orang kata membantu meningkatkan kualiti terutamanya dalam pendidikan. Nak menghasilkan sesuatu yang baik, memerlukan usaha yang orang kata jitu lah. Dan tahniah saya ucapkan kepada Ketua Jabatan dan kepada Dr. Hasnah juga yang sentiasa tak jemu-jemu bersama. Dah lama kita rancang, akhirnya alhamdulillah hari ini kita dapat bersama-sama melaksanakan untuk webinar ini Dan hari ini saya cuba berkongsi apa yang boleh sebab belajar telah didedahkan dengan e-book, dan saya cuba ceritakan sekali lalu kenapa kita perlu jalankan e-book ini Dan hari ini juga saya juga akan tunjukkan sekarang ni kita dah ada e-book. Contohnya e-book kita adalah kita fokus, kalau tengok ini kita fokus kepada cerpen. Dan mungkin kita boleh buat teaser cover hari ini bersama-sama supaya kita nampak kepuasan. Semua dah ada konten. So hari ini kita boleh buat teaser cover sekurang-kurangnya. Hantar kat saya, nak baca lah, tengok tajuk pun dah catchy. Dah ada di situ kita dah boleh nilai dari segi cover dan sinopsisnya. Dan hari ini saya cuba bagikan kemahiran direct hari ini selama 1 jam setengah. Saya cuba berikan yang terbaik untuk semua pelajar yang hadir dan para orang kata warga kampus IPG Ipoh insyaAllah. Sekejap saya share. Boleh nampak ke? Saya tak nampak puan-puan semua. Nampak ke? Nampak. So biodata dah diceritakan oleh kita punya pengurusi majlis yang manis lagi hari ini. Terima kasih diucapkan kepada pengurusi majlis. Dan sini saya skip lah. Sini dah diterangkan kepada kita semua mengenai saya. Dan saya ni terlibat banyak dengan penulisan e-book ni dan juga penulisan fizikal ni. Saya ada 1-2 je fizikal bila pandemik COVID melanda dan beralih arah kepada digital. Dan pada tahun ini saya dah dapat bestseller e-book saya daripada bahan-bahan ilmiah saya keluarkan untuk bacaan umum lah.
the best seller. Dan best seller tu beberapa buah buku lah. Saya ni lebih kepada bidang pendidikan prasekolah ataupun pendidikan awal kanak-kanak. So saya fokuskan kepada penulisan itulah. Dan antaranya top 5 best seller pada tahun ini beberapa bulan, dan bulan seterusnya dapat juga best seller. Ni top 5 dan saya cuba berikan macam mana kita nak dapatkan dengan terbit dan kita nak sharekan dengan dengan kawan-kawan kita semua dan ni adalah seluruh Malaysia. Ini adalah daripada e-book terkumpulnya e-book sale dan saya antaranya penyumbang yang terbanyak jugalah jualannya ataupun yang dapat keluarkan e-book pada tahun 2021 dan 2020 di hujung tahun kini bersama tim daripada USA, daripada UKM, daripada Universiti Perubatan, daripada UiTM dan sebagainya lah untuk menghasilkan e-book ni. Ini adalah e-book yang dihasilkan bukan kata susah untuk menghasilkan e-book sebab bahan kita ada dan begitu juga dengan bahan-bahan lain. Ni antara e-book yang dikeluarkan oleh saya lah. Saya perkenalkan sikit. So saya hasilkan dari segi apa yang diperlukan. Dan macam sekarang pembacaan e-book adalah secara santai. Kita tak naklah baca crowded dengan tulisan yang banyak. Bila e-book ni kita baca melalui e-phone. So dia perlu menarik. So hari ini saya cuba sampaikan dari segi skillnya macam mana nak jadikan, contohnya kita fokus kepada cerpen hari ini. Macam mana nak jadikan cerpen kita tu menarik dibacanya. Menarik dibacanya. Dan kata baca dan nak baca lagi bila ada grafik. So kita tambahkan dari segi skill infografik yang diperlukan lah. Ini adalah saya buat travelog. Ini adalah travelog. Saya buat kembara ke syurga dunia. So saya masukkan banyak-banyak gambar supaya sebab sekarang tak boleh melancong ke luar negara. So melalui pengalaman-pengalaman yang saya ada, saya sampaikan melalui penulisan. Nak dapatkan ISBN tak banyak, hanya 35 muka surat dan gambar yang ada itu juga dikira dalam penulisan kita. So saya buat travelog kembara ke syurga dunia, pergi mana, pergi Kashmir. Alright dan niat hanya kita satu, barang siapa merintis jalan mencari ilmu maka Allah akan memudahkannya baginya jalan ke syurga. Itu kita fokus kepada niat kita adalah menulis dan tak pernah bermimpi. Kita tak pernah mimpi nak tulis e-book ni. Tulis e-book terbit dan sendiri ada bahan. Ada bahan sendiri dan dibaca oleh rakan-rakan ataupun masyarakat. Cerpen, salah satunya cerpen ni, sekejap lagi saya tunjukkan cerpen-cerpen yang ada yang berada dalam website ataupun dalam bookstore lebih kurang 3,000 e-book dalam bookstore dan apa yang dihasilkan cerpen-cerpen ini amatlah menarik dan ini mungkin dijadikan contoh lah juga kepada para pelajar yang menulis pada hari ini dan cerpen itu dijadikan dengan infografik, dengan bercerita, ada gambar, adanya bahan bacaan dan related dengan bahan-bahan yang kita nak ceritakan lah. Kenapa kita nak menulis e-book? Kenapa bertukar daripada e-book daripada fizikal kepada e-book? Kalau kita tengok kat sini, ini adalah saya kongsikan sedikit untuk semua para pendidik ataupun murid-murid yang berada pelajar yang berada di sini, mahasiswa-mahasiswi yang berada di sini. Maksudnya sini kalau tengok dari segi Dr. Kamurul Bahiyah daripada UIA, dia kata saya mahu berkongsi sedikit ilmu saya dengan pelajar-pelajar perubatan sebelum ajal memanggil. Moga menjadi amal jariah saya juga nanti. Alhamdulillah akademi maksudnya apa yang dia buat lah memberikan membolehkan saya berbuat hikmah dalam masa yang singkat dengan menulis e-book ini. So dia kena e-book, so di sinilah dia sharekan bahan-bahan ilmiah yang dia ada untuk disampaikan kepada pelajar. Maksudnya modul-modul. Macam kita ni cerpen cerpen ni boleh dibaca bukan saja di IPG IPO, mungkin lepas ni boleh diperluaskan, boleh dipasarkan untuk bacaan umum. Sebab e-book ni bukanlah memerlukan modal, modal yang mahal, modal yang banyak. Terbitkan dan kita pasarkan dengan harga paling murah RM8. Mampu milik. Nak baca bersiri-siri. Alright. Ini adalah Dr. Nora Harun, pakar perubatan di Kuantan.
Saya menulis sebab saya nak inspire ada ibu bapa yang ada anak OKU dia menulis anakku bukan OKU selama-lamanya. Okey. Kenapa dia cerita kat sini bahawasanya beri kesedaran bahawasanya anak-anak perlu diperpeluang menjadi lebih daripada segala segi. So dia menulis e-book. Maksudnya semua boleh baca. Saya pun boleh baca, mungkin pendidik pun juga boleh baca. Bagi saya umur bukan penghalang untuk saya menulis e-book. Bimbingan daripada trainer, maksudnya ada trainer lah, macam kita sini ada Dr. Hasnah yang membantu, utamanya menerbitkan. So saya ini menambah datang untuk beri sedikit orang kata ilmu tambahan. Sebenarnya dah ada. Ini adalah Puan Romaini umur 67 tahun. Okay, masih menulis. Kenapa? Ilmu, contohnya buku ni ditulis tip penjagaan selepas bersalin. Okay, kan tak ada pun orang nak menulis dengan lebih e-book. Bayangkan 67 tahun menulis e-book. Okay, ini adalah satu kelebihan dan beri kita ilmu lah. Dan di sini kita menulis ataupun kita menulis apa-apa pun kita boleh cari why. Kenapa kita menulis? Bila kita menulis ini salah satunya kita dapat kongsi ilmu. Okay, macam cerpen kalau ada 100 pelajar, 100 cerpen yang boleh kita baca. Okay, adalah satu orang kata kelebihan lah kan. Okay, kongsi rasa. Okay, minat hobi, terapi diri. Bila menulis ni, okay, kita rasa puas. Okay, membina legasi, maksudnya pada masa depan boleh tahu, okay, ni siapa boleh baca balik. Okay, pakar bidang juga boleh menulis, jadikan amal soleh, senang meminda, mendidik diri dan masyarakat. Okay, latih fikir. Kata hati, memburu impian. Okay, ini adalah big why. Kita tulis. Sekarang ni kita buat cerpen, kita kata kita nak kongsi ilmu, okay, bersama, okay, masyarakat di luar sana dan sebagainya. Okay, yang ni saya ceritakan sedikit lah. Okay, so hari ni apa yang fokus kita adalah menulis. Okay, menulis dan e-book ini saya nak cerita kejap ya. Saya buka. Okay, alright. Saya nak share sikit. Okay, saya nak cerita apa itu e-book dengan lebih detail. Okay, alright. Apa itu e-book adalah buku elektronik dalam pelbagai format. Okay, yang para pelajar hasilkan ni pelbagai bentuk lah. Okay, mungkin kita yang penting dalam PDF ni, dalam e-book ni kita buat dalam bentuk PDF. Sebab apa? Sebab e-book ni kita nak baca melalui e-phone. Okay, e-book ni kita nak baca melalui telefon dan boleh jadi juga dalam bentuk EPUB, KMOBI, AZW, KF8, PDP, HTML. Banyak jangan apa itu e-book ni nak ceritakan. Okay, dan apa yang penting e-book yang kita nak hasilkan nanti, okay, apa yang e-book yang kita dah ada bahan, so kita nak jadikan e-book, kita mesti bahawasanya mesti ada komputer, laptop, telefon pintar. Okay, semua itu boleh dibaca melalui telefon. Yang bestnya dari segi grafik. So saya akan tunjukkan macam mana nak jadikan cerpen kita itu lebih menarik. Okay, dengan penulisan kita. Alright, apa itu e-book? Tulisan mesti ada. Okay, dalam e-book mesti ada tulisan. Mestilah ada tulisan ataupun kata-kata lah kan. Okay, cerita. Mesti ada gambar. Dan mungkin kita nak buat panduan, ada tutorial. Okay, contoh dalam cerpen, kita baru dalam e-book cerpen ni dimasukkan orang kata video. Okay, dalam cerpen tu video tentang apa, contohnya tajuk cerpen tu pemandangan pantai yang indah. So dimasukkan video. Okay, desiran ombak dan sebagainya. Dari segi itu pembaca boleh mempelbagaikan, baca-baca nak dengar deruan ombak dan sebagainya hanya melalui link saja. Tak perlu masukkan video kat dalam tu, hanya masukkan link, sebab dalam bentuk PDF kita boleh maksudnya tekan je link, boleh je buka video itu. Yang penting ada internet lah. Okay, dan pengetahuan. Itu adalah bahan-bahan yang pengisian dalam e-book. Okay, keadaan semasa penulis dan minat penulis. Okay, kita nak tahu macam mana kita nak tulis e-book tapi tak tahu macam mana nak mula. Okay, dah ada siapa nak baca. Kita fikir kita nak tulis e-book ni, siapa nak baca e-book saya sebenarnya. Macam mana nak tulis. So hari ni saya cuba orang kata tunjukkan apa yang boleh kita hasilkan dalam e-book ni.
Okey, kalau kita tengok sekarang buku fizikal penerbit banyak dah kita tengok, terutamanya di luar sana. Okey, kita tak boleh pergi ke kedai buku nak pergi pilih buku macam biasa okey, dengan keadaan pandemik COVID ni hanya melalui talian. Okey, dan e-book itu semakin laku, dan e-book ini dijual dekat Shopee pun. Okey, dan bila cikgu para pelajar hasilkan dan bahan-bahan ilmiah ini, mungkin assignment ini boleh dijadikan rujukan di sebar luas, dan orang kata boleh jadikan buku ini dibaca oleh umum. Okey, macam mana? Mungkin masukkan dekat platform, mungkin dekat IPG ada platform khas. Okey, nak baca jurnal, klik di sini. Kan semua itu adalah bahan-bahan yang boleh dibaca oleh semualah. Okey. Alright, saya go through lain. Okey, ni umur 8 tahun. Okey, adik ni dapat tulis buku e-book. Bukan e-book tak susah So adik bersama bimbingan ibunya dapat menulis tentang COVID-19. COVID-19. So dia kata kawan-kawan jangan merayau. So dia tulis tentang COVID-19 lah. Okey, dan ni saya punya bahan. Okey. Dan kalau kita tengok kisah COVID-19 dan penulis buku ni, bila berlakunya kesan pandemik COVID-19, kita dapati banyak kedai ditutup lah. Okey, dan teknologi mengubah norma kepada online. Bayangkan kita daripada dewan kuliah pada hari ini kita berada depan komputer. So memang ia merubah segalanya. Kita tak boleh bersosial dengan kawan-kawan dan kita berjumpa dalam talian. Dah berapa lama dah, hampir kita dah pandemik COVID dah hampir setahun lebih nak masuk 2 tahun dia mengubah, dan hari ini dari tak pandai menggunakan Google Meet, kita boleh menggunakan Google Meet dan kita mengenal lebih tentang peranti-peranti ni Okey. Penulis buku fizikal pun dah berubah kepada e-book. Kedai buku fizikal pun dah banyak dah jadikan kedai e-book. Okey, macam PTS pun dah ada e-book sendiri nak beli melalui boleh langgan e-book, tekan kat sini, tekan bayar je, semuanya online. Okey, makan pun online kan, Panda, Food Panda kan, semuanya online. Alright. Okey, nampak di samping itu kebaikannya kita menulis e-book adalah sumbangan kepada kelestarian alam sekitar. Bayangkan, ini fakta Okey, bayangkan purata 80,000 hingga 100,000 pokok dibalak setiap hari untuk pengeluaran kertas. Bayangkan. Okey, banyak tu 80,000 hingga 100,000 pokok dibalak setiap hari untuk pengeluaran kertas. 20,000 galon air digunakan untuk memproses 1 ton kertas. Okey, dan satu pokok paint hanya mampu mengeluarkan 16 rim kertas. Bayangkan berapa ribu pokok dibalak dengan jumlah ini untuk memberikan yang kata kertas kepada kita. Okey, alright. Itu adalah salah satunya kita buat e-book ni boleh save lah. Okey, boleh save dari segi kelestarian. Okey, ni saya ni nampak keadaan fizikal e-book, physical book kepada e-book. Okey, tengok berlambat-lambat buku fizikal dan dapati sekarang buku dijual dengan harga yang murah. Okey, e-book fizikal. Buku fizikal. Dan sekarang e-book juga dijual dan boleh ditengok melalui e-phone je. Sebab telefon dengan pelajar ataupun dengan kita adalah 24 jam. Okey, kenapa kita berpindah daripada buku kepada e-book? Okey, pertamanya dari segi kebaikannya adalah kos lah. Dari segi kos, bila kita menulis e-book ni, kos, kalau kita tengok kos fizikal buku ni adalah tinggi. Nak keluarkan buku fizikal ni sekurang-kurangnya ada modal. Tapi pada hari ini para pelajar semua dapat menghasilkan e-book. Okey, dengan modal ke? Tak ada hanya dengan pengetahuan, masukkan apa yang tulis cerpen ni, kisah-kisah yang bermain di minda diterbitkan dalam tulisan dan dalam bentuk digital. Kos yang rendah lah bagi e-book. Ruang simpan besar. Bagi e-book tak perlukan almari. Tak perlukan almari. Storage-nya adalah hard disk, gadget ataupun drive. Sekarang dah ada Google Drive lah kan. Dia dekat cloud lah, simpan je. Dan banyak dapat disimpan kat situ. Dan penerbitan, kalau kita tengok penghasilan buku fizikal merupakan proses penerbitan yang panjang.
Okay, proses penerbitan yang panjang. Macam mana penerbitan yang panjang? Sebab kena melalui proses-proses. Kadang-kadang 6 bulan, setahun pun tak keluar lagi buku. Tapi pada hari ini, proses penerbitan cepat dan mudah. Okay, so kita last kali kena bagi kepada pakar tengok, okay, cerpen ni, proofread dan sebagainya, boleh keluarkan e-book secara online. Okay, dan di sini kalau buku secara fizikal ni perlu dicari di kedai dan online. Perlu tunggu. Okay, kalau beli pun perlu tunggu sampai tak sampai. Tapi bila menggunakan e-book sekejap je. Okay, saya nak beli e-book, hantar melalui email dan password. Hantar melalui email dan password ataupun link. Okay, dan buku fizikal juga dikatakan sekarang adalah jual murah dan okay, kalau kata tak laku, rosak. Tapi kalau kita buat buku online cerpen ni, okay, contohnya kita nak tambah lagi cerpen, okay, kita nak tambah lagi penulisannya ataupun kita nak baiki dari segi kesalahannya, kita boleh baiki dan baiki. Okay, dan kita boleh bagi kepada kita punya pembeli ataupun pembaca dengan versi yang baru. Sebab kita menulis, kita baiki dan orang kata baiki terus. Macam tu tiada impak jika tak jual, hanya link saja diberikan. Okey, dan bila dicetak, kalau tengok buku fizikal, bila dicetak buku edisi terbaru, kesan bukunya tak habis jual lah. Okey, dan kalaulah kita buat e-book tak laku tak apa, okey, sebab dia tak ada modal, hanya dah kita menulis. Okey, siapa nak baca boleh baca. Okey, dan kalau salah kita boleh edit kepada soft copy dan kita boleh re-upload balik. Okay, itu adalah dikaitkan dengan e-book. Okay, right. Okay, so sekarang ni saya hari ni, sekejap ya, saya tutup slide. Okay. Okay, saya nak tanyalah para pelajar semua hari ini, adakah yang cerpen dihasilkan tu menggunakan apa? Menggunakan kaedah apa? Maksudnya guna PowerPoint ke, Word ke? Guna apa? Guna Word. Guna Word? Yeah. Okay, Word Kebanyakan guna Word Okay, Tanya. Okay, alright. So sekarang ni saya nak bagi tips lah. Okay, tips. Okay, so di sini adalah kita nak menggunakan hari ni kalau boleh kita buat teaser cover. Okay, cerpen. Masing-masing ada teaser cover cerpen sebab kita tahu e-book ini adalah satu yang mudah dan kita buat. Okay. So maksudnya kalau ada 100 orang dalam kelas, Dr. Hasnah ada 1 orang, maksudnya ada 100 teaser cover. Dan Dr. Hasnah boleh tengok, yang ni tajuknya cerpen ni bla bla. Okay, dah boleh tengok. Alright. So hari ni apa yang saya dah bagi tahu pada doktor, kita sediakan laptop hari ni, so kita buat hands on terus. Okay. So kita buat kepada aplikasi free, mungkin para pelajar yang ada di sini dah guna. Okay, mungkin yang tak pernah guna tak apa. So yang penting hari ni kita pergi je dekat Google, apa-apa apps tu dekat Google, dan yang penting kita perlu ada email lah untuk kita menggunakan aplikasinya. Sebab saya terangkan secara lalu sebab difahamkan para pelajar semua dah ada isinya, dah ada kontennya. Cuma kita nak membezakan apa itu buku fizikal dengan e-book. So tadi saya dah ceritakan apa itu e-book dan apa itu buku fizikal. Dan saya akan cerita juga macam mana ia diterbitkan. Daripada cerpen pelajar ni macam mana nak diterbitkan supaya bukan dikata DIPG je yang baca, so masyarakat di luar sana pun boleh baca hasil nukilan para pelajar semua. Alright. Okay, so saya share macam mana kita nak buat cover dulu. Okay, kita dah ada cover dan dalam buku kita tu kita nak cantikkan supaya pembaca baca buku kita tu rasa seronok. Ada gambar, adanya grafik, okey, dah cantik, dah dah cantik je tulisannya. Macam gaya bahasa kena tanya Dr. Hasnah lah, bahagian pengajian kan Melayu. Saya ni dari segi teknikal. Okey, bahasa dah cantik, bila tengok e-book lagi menarik bila adanya pelbagai infografik. Kan, walaupun cerpen sekarang kita dah pelbagaikan. So saya tunjuk contoh-contoh dulu yang ada. Okay, di dalam bookstore saya. Okay, saya tunjuk dulu contoh-contoh yang ada. Okay, dan kita terus buat hands on lepas ni. Saya tunjuk dulu, bagi semangat dulu sebelum cover kita keluar dan template kita boleh dibaiki. Sebab sekarang ni semua dah ada isi, semua dah ada bahan-bahan. So kita nak cantikkan, nak bagi ia menarik dan cantik.
Okay, alright sebab saya tak ajar pemetaan semua-semua tu sebab ini adalah memang khas untuk cerpen Okay, so saya nak tunjuk, sekejap ya. Saya buka. Okay, harap line okey lah tak saya share. Saya buka dulu baru saya share sebab line slow dah petang ni. Okay, hujan pula Alright, sekejap ya. Okay, saya buka dulu baru tunjuk sebab lambat. Okey. Sekejap saya share. Okey, dah nampak kat situ Saya dah buka, dah nampak. Saya dah share ni pun. Okey, alright. So sekarang ni saya nak buka. Okey, saya nak tunjuk beberapa cerpen yang ada. Okey. Ataupun buku-buku yang ada lah. Yang boleh dipasarkan. Ini adalah bookstore saya Ini adalah bookstore saya yang boleh dapatkan dengan 3,000 bahan-bahan lah. Semua ni bahan e-book. Yang ada ni, yang saya tunjukkan tadi ni adalah e-book. Okey, ini adalah e-book. Okey. Okey, ini adalah e-book yang dihasilkan oleh pelbagai akademik sorry. Okey, para akademik. Kejap lain slow sikit. Okey, alright Okay, contohlah Contoh saya nak tengok, okay, saya nak fokus kepada, okay, nampak ini buku adalah penulisan bahasa Melayu Contohnya penerbit COVID-19, semua dah ada kat sini So contohnya, okay, kecantikan, masakan, kisah hidup, okay, novel lah, nampak. Ini novel, contoh saya buka novel ni Saya punya line slow je. Okay, kecantikan, kisah hidup, okay. Novel. Okay, nampak ini cover. Nanti yang ni kita akan buat sama-sama lepas ni Okay, saya akan ajar tekniknya. Okay, contoh ni tajuk Rahsia Papa. Okay, Impian Cinta. Saya tak tahu adik-adik punya cerpen tajuk apa. Tembok Sakura. Okay. So kita akan buat cover. Semua dah ada cover ke cerpen? Okay. Alright contohlah kita tengok satu ni. Okay, pergi lagi banyak ni penulisan ni. Okay, so Bening Kasih Ar-Rahman. Okay, semua tu cover tu mesti berkaitan dengan kisah kita lah. Raksasa Lautan, Kita Pernah Salah Satu Siri. Okay, Takdir dan Takbir. Okay, Terjadi Musafir Satu, Mencari Syifa. Ini cerita-cerita lah yang ada dekat sini. So kita ambil satu-satu contoh lah. Okay, contoh kita ambil yang buku ni, buku Tembok Sakura ni. Kita ambil, kita klik Okay, macam mana penulisannya berlaku. Okay, saya boleh preview kan. Harga buku ni adalah RM8 RM8. Okay, alright. Okay, ni adalah covernya. Okay, so dari segi susunan menulis e-book, okay, hak cipta sebab kita nak dapatkan ISBN. Okay, alright. Ada prakata, okay, perhargaan. So adakah cerpen anak-anak macam ni, murid-murid semua, pelajar semua nampak tembok, okay, Tembok Hati Sakura. Dia cerita dulu. Ni cerita-cerita. Okay, mak, mungkin mak seorang yang tegas. Okay, alright. So ada di sini ada orang kata backgroundnya supaya kita baca cerpen tu ada gambar. Okay, yang ni dibuatlah salah satu buku. Okay, yang dibuat. Tapi saya nak bagi kemahiran hari ni. Okay, macam mana? Alright ya, saya pergi home. Macam mana kita nak hasilkan e-book cover dengan template ataupun kita dah ada cerpen. Okay, semua tulis dalam Word kan? Semua tulis dalam Word Betul? Semua tulis dalam Word Okay. Alright. Okay, sekarang ni saya ingat konten tu dah okay. Saya tak sentuh konten. Tapi yang dalam nak dapatkan ISBN, contohnya cerpen ni nak dapatkan ISBN semua, mesti adalah prakata, hak cipta semua tu lah. Okay, susunan lah. Okay, so sekarang ni saya nak buat cover dulu sebab saya dah ada isi. Saya dah ada cerpen saya. Sekarang ni saya nak
teaserkan cover. Okey, siapa nak baca, contohnya nak cari pembaca lah, siapa nak baca cerpen saya. Okey, alright semua pergi dekat pertama kali. Okey, pertama kali buka, pergi dekat Google. Okey, pergi dekat Google, type Canva. Type canva.com type canva.com. Type canva.com. Macam saya ni, sekejap saya log out. Canva.com dia minta sign up. Dia minta sign up. Pelajar boleh sign up terus. Macam saya dah sign up. Pelajar boleh sign up. Boleh ikut ke? Kita terus buat hands on. Boleh ikut ke? Boleh Boleh. Alright. So kita ada semua berapa orang ni semua yang ada. Saya harap dapat So nanti share lah dekat grup. Nanti share dekat, kita ada grup kan Dr. Hasna? Ada. Sekarang ni ada 99 orang. Alright. Nanti maksudnya ada 99 cover bersama grup WhatsApp nantilah kan. Teaser cerpen. So kita boleh iklan. Iklan cerpen yang dapat dihasilkan oleh pelajar pada hari ini adalah sebanyak 99 judul. Alright. So kita fokus. So sekarang ni saya nak buat adakah pelajar dah sampai dekat sini? Dah sign up, dia akan sampai dekat sini, create a design. So kita ambil Canva yang free Saya log out ni. Saya sign up. Nampak? Dia akan minta sign up kan? Kita sign up lah. Guna apa? Sudah tanya kita nak sign up guna apa. So saya guna yang free saya tak guna yang pro dah sign up, dia akan keluar kat sini. What will you design? Macam tu. Dah sampai di sini ke semua? Dah? Dah. Alright bila dah sampai, dah sampai di sini, cepat dia. Ni adalah, ni dikatakan pelajar dilahirkan dalam teknologi ni. Alright. So kita tarik je. Kita tarik je, pergi dekat search, ada dua search tau. Search dekat sini dan search dekat create a design. Kita pakai yang free. Free pun dah cukup dah. So kita type je ebook cover. Ebook cover. Ebook cover. Dia keluar ebook cover. So type ebook cover. So dia akan keluar macam ni. Ni ebook cover yang diperlukan. Ataupun dua pilihan, sama ada kita nak type ebook cover ni, nampak ni adalah yang diberikan secara percuma. Ni free semua ni percuma diberikan secara percuma. Dan ada dua pilihan, sama ada kita nak buat ebook cover ataupun kita nak buat poster. Kita cari poster. Poster. Boleh juga macam tu. Poster dia akan keluar macam ni. So boleh jadikan cover ebook juga. Macam tu. So sekarang ni saya cari template sebab ini adalah template yang telah diberikan. Ni dah designer yang buat. Menyenangkan kita lah sebab kita bukan designer. Kita nak menghasilkan cover ebook. Terpulang kepada kita nak pilih yang mana. Contohlah contoh saya nak pilih contoh yang ada ni, saya nak pilih yang ni. Saya klik. Saya klik. Klik, pilih salah satu yang kita nak. Alright, ni gambar orang. Saya tak nak yang ni. So saya ambil sebagai tapak lah, tapak untuk kita buat So saya besarkan, nampak fungsi kat sini. Nampak di sini ada fungsi template, ada elemen, ada upload, ada foto, ada teks, ada audio dan sebagainya So sekarang ni kita nak buat cover. Saya tak naklah gambar orang ni. Tajuk kita tajuk apa? Saya delete gambar ni. Saya delete saya delete gambar ni. Alright. Boleh bagi tahu satu tajuk yang pelajar buat. Tajuk apa yang buat satu cerpen?
Tajuk apa? Boleh bagi tahu siapa? Siapa-siapa pun boleh bagi tajuk dia. Siapa bagi tajuk? Malunya aku. Apa dia? Malunya aku. Malunya aku. Alright Okay. So saya nak tukar tajuk kat sini dia bagi contohnya saya tak nak macam ni. Okay, saya tak nak template macam ni. Boleh je buang gambar ni. Okay, boleh je saya nak delete. So saya delete je lah. Saya tak nak ruang macam ni. Saya nak kosong. Okay. So nak tajuk ni saya nak tarik ke tengah ni. Boleh? Okay, malunya aku Okay, malunya aku. Alright Okay, so saya tarikkan sikit. Okay. Malunya kau pula dah. Jadi kau, aku sebenarnya, alright. Malunya aku. Okay. Sama ada kita boleh letak kat, kita nampak kat sini ada alignment. Sama ada nampak, nampak alignment kat situ. Okay, kita nak letak kat tengah, kita letak kat tengah. Boleh alignment kan. Okay, sini kat tengah. Okay, ni kreativiti kita lah. Kita buat cover ni, malunya aku. Okay. So apa nak kata capture kat sini. Tulislah apa nak letak. Okay. Apa yang berkaitan dengan malu aku ni. Zaman sekolah contohnya. Zaman persekolahan contoh. Okay. Mungkin saya tak tahu cerpennya. Okay. So apa yang relate dengan gambar malunya aku ni? Apa nak relate gambar malunya aku ni? Cerpen ni. Apa nak relate dengan gambar? Gambar apa kita nak masukkan? Agak-agaknya lah. Gambar apa ni kita nak masukkan? Silakan. Saya nak cari gambar berkaitan. Tajuk dah ada. Sekarang ni saya nak cari gambar. Ada sahabat ke apa ke? Kisah apa? Aiman. Aiman kisah apa? Kisahnya dia apa? Dia terlupa dia letak mana dompet dia. So dia salah. Okay. So nak cerita pasal apa? Dompet tu ke pasal pelajar ke nak gambar dia kat sini? Nak letak gambar siapa kat sini? Gambar apa kat sini? Gambar dompet okey kot. Gambar dompet. Okay, alright. So kita carilah gambar dompet. Sama ada kat sini kat foto. Kalau type dompet keluar tak? Dalam bahasa Melayu dia pandai baca tak? Tak boleh. Tak pandai baca bahasa Melayu. Okay, dalam bahasa Inggeris apa dompet? Dalam bahasa wallet. Okay. So sini sama ada kita nak cari dua. Sama ada dua dekat elemen, sama ada kat sini. Okay, sama ada kat sini ataupun dekat foto. Okay, kita cari gambar dekat foto pun boleh, dekat elemen pun boleh. Okay, so di sini sebelum kita masukkan gambar apa-apa, kita nak pilih background pun boleh kat sini. Contohnya kita nak pilih background. Okay, kita nak pilih background macam ini teks. Okay, kalau kita nak pilih background sekarang ni, background kita kosong. Okay, kita tak nak warna biru ni, kita delete. Okay, sorry, delete dua-dua. Kita boleh back kita boleh back ke sini. So saya nak letak ni, okay, right. Saya nak buang salah satu. Dia terus tolak. Dia dah set. Okay, so sekarang ni, sekejap ya. Okay, kita boleh add page. Sekejap ya, saya duplicate kan. Okay, contohnya saya nak kosong saya nak yang ni. Okay, saya nak yang ni, tapi saya nak yang ni saya tak nak. Okay, sekejap saya delete dulu. Okay, saya delete dulu. Saya delete semua, saya nak yang kosong semua So saya nak pilih sendiri. So saya nak yang ni, saya nak. Okay. Tajuk ni saya nak Ya, alright. Ni dia kenapa dia jadi ni, sebab tulisan dia ni, text color dia ni warna putih. Nampak dia dah keluar. Okay, alright. So saya nak letak background dulu sebelum saya nak letak gambar. Okay. Saya nak letak background dulu. Okay, background boleh pilih kat sini. Dekat Canva ni. Okay, ada background. Okay. Pergi dekat sini, more. Pergi tekan more. Okay, ada background. Okay, contohnya nak background apa? Okay. 4 warna apa nak masukkan. Terpulanglah. Pilih je background mana.
okey, nak dikaitkan. Okey, contoh kita kata kita nak background okey warna awan ni. Terpulang. Okey, saya kecilkan sikit. Okey, nampak. So dia nampak awan kat situ. So mungkin nak letak dompet kat mana-mana. Terpulanglah kreativiti kreativiti seseorang. Barulah masukkan dengan wallet tu. Okey, pilih background dulu. Yang ni boleh tarik ke sana ke sini, boleh tarik je yang ni. Yang ni boleh letak kat mana-mana. Okey, malunya aku. Sama ada letak kat tengah ke apa ke. Dan mesti ada penulis. Kat mana nak tulis penulis. Okey, alright So kita cari. Okey, sekejap ya. Okey, kita cari wallet tu gambar. Sekejap je saya stop share, dia jadi hang. Sekejap ya. Kejap ya, dia slow saya nak share balik, dia jadi slow. Okay, so kita dah ada tajuk ni, so kita tarik wallet. Okay, dia tak nak saya dah pegang cursor ni. Dia jadi hang. Sekejap Okay, sekejap saya cuba tarik dia hang. Okay, so kita letak dekat foto ataupun elemen. Contohnya kita letak kat foto, kita letak wallet. Kat sini nampak? So dia keluar dompet. Sama ada kita nak ambil gambar ni, ni pro. Ni pro ni maksudnya bayar. Tak boleh lah sebab kita pengguna free. So kita kena cari yang free ataupun semua ni kan berbayar. Yang free ada yang ni dompet biasa. Cari yang free. Ni free. Ni pro ni berbayar jangan ambil yang bayar, ambil yang free. Okay, ini pun free, ini pun free. Yang ni pro, ni free. So kita klik, automatic dia keluar wallet. Okay, nampak tak? Nampak tak kelas? Kelas pula dah. Nampak tak macam kelas saya pula? Okay, Nampak. So nampak wallet. Okay, so malunya aku bila di sini nampak. Okay, maksudnya bila tengok cover ni, okay, malunya aku ni cover dia ni. Okay, maksudnya cerita pasal wallet. Apa kena malunya aku dengan wallet ni? So orang nak tahu cerita, apa cerita? Okay, apa ceritanya? Okay, alright. So sekarang ni kita nak tulis penulis. Okay, mesti tahu penulis, siapa penulisnya? Kan nak kenal lah penulis. Okay, contohnya, okay, saya nak letak gambar lah kan, nak upload gambar kita. Okay, saya dah ada gambar saya tadi setengah selfie saya ambil contoh So gambar tu kita kena remove background dulu. Okay, kena remove dulu, barulah cantik kita punya cover. Okay, so sekarang, okay, saya nak masukkan gambar. Contohnya gambar saya ada yang belum ada gambar tapi belum remove background. Saya ambil je selfie kat mana-mana, saya nak buang gambar tu. Okay, apa yang perlu pergi? Kita pergi dekat Google. Okay, sebab yang ni kita free, kita tak boleh remove dekat Canva Okay, kita cari remove BG. Okay, remove BG. Okay, remove background. Okay, nampak Boleh nampak saya punya ni? Boleh nampak kan? Okay. Nampak. Boleh. Okay, so remove BG. Kita nak buang gambar kita Okay, so kita pun upload image. Okay, kita upload image. Image kat mana nak? Okay, image gambar kita tu. Kita ambil dalam WhatsApp, kita selfie, ambil gambar kita. Contohlah gambar ni. Bayangkan gambar ni, Puan J ni, gambar kawan saya ni. Okay, dia ada background. Nampak ada background bunga. Bila saya masukkan dalam ni, dah hilanglah gambar bunga kat belakang. Okay, so saya boleh download lah. So saya download. Download dia akan masuk lah dalam kita punya komputer. Okay, dalam download lah. Okay, alright. Boleh kat sini Boleh tak remove background ni? Boleh? Boleh? Boleh. Okay, alright. So dah sampai remove background ni, kita pergi balik dekat Canva. Okay, kita nak masukkan gambar kita yang telah
upload dibuang remove background tadi. So saya pergi kat mana? Saya pergi dekat upload. Okay, nampak upload, ada fungsi kat sini, ada template, ada element, ada upload. Okay, jumpa upload, jumpa okay, harap line sama dengan saya, line okay. Nampak? So gambar nampak ada gambar Puan J tadi. So kalau tak ada lagi gambar, upload media. Okay, upload media, ambil gambar yang kita telah download tadi. Okay, download tadi. So dia ada gambar dekat download. Okay, kat mana tadi? Ataupun kita dah save tadi. So automatik dia akan masuk lah. Kita boleh ambil gambar dalam dokumen, boleh kita ambil. Contohnya saya nak ambil gambar saya ni. Ada data kat mana? Okay, gambar saya. Okay, nampak gambar saya ni dia keluar. Yang ni tak remove background. Contohnya saya ambil yang ni lah. Sebab ini dah remove background. Saya klik kat sini. Nampak? Dia keluar gambar. Dia keluar gambar kat sini. So, nampak? Ini gambar penulis lah. Kena ada lah. Okay, so saya tarik dan saya boleh crop. Contohnya nak kali ke sana. Okay, maksudnya kan sekarang berpaling ke sini. So, saya nak kali ke sana. Saya klik kat sini. Saya atas ni ada flip. Okay, flip. Okay, saya flipkan horizontal. So, dia berkali ke sana. Okay, right. Ikut kesesuaian. Dan kita boleh crop. Nampak saya tekan crop. Automatik dia boleh crop gambar ni. Okay, paling mesra. Paling cantiklah cerpen nanti. Ni saya buat cover dulu, nanti saya cerita macam mana nak cantikkan cerpen. Okay, so dah kecilkan, saya nak masukkan gambar ni, gambar penulis ni, okay, dalam dalam frame. Okay, so saya pun cari frame lah. So type frame. Okay, saya dekat element, saya pergi dekat element, saya type frame. Okay, type frame. Okay. So ada frame, banyaknya frame. Nak frame macam mana? 4 segi, 3 segi, bulat. Okay, semua ada. Okay, elemen ni. Okay, so saya klik yang ni. Ni free semua free. Jangan cari yang pro, semua free ni. So saya klik kat situ. So nampak dia dah keluar. Okay, saya nak masukkan gambar ni ke dalam ni. Okay, gambar ni. Okay, saya letak kat sini. Okay, saya nak letak gambar ni kat sini. Nampak dah masuk. Alright. So saya nak bubuh lagi. Okay, bentuk circle. Bubuh lah. Carilah circle kat sini apa ni. Okay. Type je circle. Circle. Dalam bulatan. Okay, contoh nak circle ni. Terpulang lah. Klik circle. So nampak dia keluar circle. Okay. Lepas ni saya nak minta buat template. Lari pula. Okay. Saya letak delete dulu. Okay, yang ni. Okay, nampak kena letak circle kat sini. Kecilkan circle. Okay. Okay, kecilkan frame ni. Okay, masuk kat dalam ni. Okay, kecilkan frame. Okay. Okay, right. Kejap ya. Right. Hati-hati sebab okay, dia ni mudah masuk lah. Okay, so saya nak masukkan gambar tadi So saya pergi dekat upload tadi. Saya ambil gambar ni. Okay, saya nak masukkan terus pun boleh. Okay, dia jadi tak sekejap Okay, alright. Ataupun kita nak bubuh pun tak apa. Sekejap ya, saya delete dulu. Dia ada slow dah hang. Sekejap ya, jadi hang. So kita ambil circle ni pun boleh, circle ni pun boleh. Kalau tak nak saya pelbagaikan lah, saya tunjuk yang banyak supaya dapat idea. Okay, contoh kat sini So saya tu letak gambar kat sini. Saya masukkan kat sini. Okay, saya buat circle dulu pun boleh. Saya pergi elemen, saya ambil gambar frame tadi. Okay, sorry, frame. Okay, free. Saya masukkan dekat frame. Okay, nampak? So, saya tarik dekat sini. So, saya kecilkan. Okay, nampak gambar saya dah berada dalam frame ni. So, saya nak tukar gambar. Sampai edit warna ni. Okay, so contohnya warna apa? Yang sesuai lah. Nanti dia tak nampak. So, okay, sebelum klikkan gambar ni. Okay, sekejap ya. Tertinggal. Saya back dulu. Okay.
pastikan kita klik tu adalah tempat circle tu. Dia tertukar circle ni. Okay. Sebab saya tak klik circle tu. Okay, alright. Ni gambar ni, saya nak circle ni. Okay, kita tukar circle. Nampak circle tu kat belakang. Okay. Alright. So tukarlah gambar circle ke ataupun nak gambar tu pun okay. Okay, boleh edit image lah. Image pun boleh edit. Nampak? So tekan edit image dalam bentuk mana. Okay, nampak photogenic punya. Okay, boleh see all. Okay, nampak terpulang kepada kita lah nak pilih yang mana. Alright, yang ni adalah sebagai cover lah. Lepas tu tulislah nama kita, nama penulisnya. Okay, malunya aku. Okay, penulisnya saya contoh. Okay, alright. So sekarang ni saya nak tulis nama. Kita pergi tekan text. Okay, ambil the heading first. Tulis nama. Contohnya nama saya lah. Okay, saya kecilkan. Nampak besar sangat ni. Saya boleh kecilkan. Contohnya saya buat 100. Okay, saya tarik turun ke bawah. Okay, penulis. Okay, alright. So dah siap cover kita. Ni adalah salah satu cover. Okay, ni cover. Cerita malunya aku ni kan dompet. Apa kaitan, mesti nak tahu cerita ni. Apa sebenarnya cerita malunya aku ni. Okay, ni terpulang lah. Ni saya buat je zaman persekolahan ke apa, terpulang lah. Supaya itu adalah penambah perisa. Okay, bagi tajuk ini. Alright. Okay, dapat tak semua? Boleh? Senyapnya saya syok sendiri ni. Boleh semua? Boleh? Boleh. Boleh Doktor. Alright, okay, boleh. So sekarang ni kita nak jadikan dia 3D. So kita nak mock up. Kita nak, orang kata nak iklankan. Siapa nak baca saya punya cerpen? Okay. So sekarang, okay, kita pergi dekat, okay, saya download dulu Saya download dulu, download dalam bentuk JPEG ataupun PNG. Saya dah siap dah ni, saya punya cover ni okay, PNG ataupun kita punya JPEG. So saya buat ni muka surat 1 lah. Okay, page down, done. Okay, download. So saya download Okay, ni okay, alright. Dah siap cover, nak teaser cover. Okay, sekarang ni kita nak jadikan cover kita tu dalam bentuk 3D. Nak iklan. Isi dah ada. So saya nak iklankan, nak cantikkan. Alright So sebab ebook ni perlu menarik nampak dia dah download. Okay, kita pangkah yang ni. Kita pangkah. Okay, so dah download. So saya nak jadikan dalam bentuk 3D. Okay, dah download dalam bentuk 3D. So saya pergi dekat DIY lah. Okay, DIY mockup. So ini adalah dia punya laman webnya. Saya nak type je. Sekejap ya. Saya share line, saya share dekat kita punya chat link ni. Kita punya chat. Sekejap Okey, nampak saya dah bagi tu. Okay, link untuk kita Alright. Okay, so sekarang ni kita pergi dekat terus kepada mockup Okay, boleh share dalam group sebab saya tak ada dalam group you all. Group WhatsApp nanti share dekat Dr. Hasnah lah. Okay, so sekarang ni saya nak pilih buku saya ni, saya punya teaser cover ni dalam bentuk ni. Okay, nak siap. Okay, nampak saya pilih sini satu, single. Okay, saya masukkan lah. Okay, saya pergi tekan next, tab 2, tekan next. Saya browse, okay, saya ambil, okay, bukan, saya ambil yang download tadi. Okay, saya ambil download, okay, yang ni okay, malunya aku tadi alright. So, saya upload. Okay, saya upload, saya tekan next. Okay, tunggu kat situ, dia keluar kat dalam ni. Okay, nampak, ni malunya aku tentang dengan dompet tadi ni, saya penulis lah contoh So, saya download dalam bentuk PNG. Okay, so macam mana dia tunggu dia loading. Okay, kejap lagi saya akan bagi tahu macam mana nak cantikkan kita punya cerpen. Okay, dalam ebook lah, menggunakan ebook. Okay, so alright. Saya buka. Okay, ini dah siap dah.
Buku siapa nama tadi buku? Malunya aku ni. Saya. Dah siap buku. Tapi buku orang lain lah tulis. Bukan muka tu. Nanti ni adalah teaser. Maksudnya okey, siapa nak beli buku saya? So saya copy. Ataupun siapa nak baca buku saya copy copy. Okay, paste dekat group lah. Paste dekat group. Okay, so sekarang ni bagi masa untuk semua yang ada hari ni paste dekat group dengan dengan WhatsApp dengan Dr. Hasnah. Saya bagi masa 5 minit untuk postkan. Okay, yang ni saya dah siap cover saya. Okay, alright. Okay, silakan. Bagi peluang untuk ni sebelum saya tunjukkan macam mana nak buat template pula. Okay, alright. Silakan. Okay, masukkan gambar penulis supaya kita tahu siapalah menulis cerpen ni ya. Okay, right. Dah ada yang dah siap dah. Hati kita. Alhamdulillah. Okay, alright. Okay, maksudnya lepas ni Dr. Hasnah akan terima kalau berapa orang lah. Banyak cover lah. Tapi sekurang-kurangnya itu adalah hasil pada hari ni. Kan? Alright. So macam kalau ni lah saya mencelah sikit. Kalau kita nak antologikan dia orang macam mana? Antologi. Nak antologikan maksudnya? Nak compilekan semua katalah dalam ni ada 31. Jadi 31 cerpen tu kita nak masukkan dalam satu buku lah. Oh, maksudnya yang macam kita buat macam proceeding gitu? Ya. Masukkan sekali semua dalam tu. Boleh, kena susun satu. Ada editor lah kan? Nanti ada editor ke? Masing-masing ada editor ada. Okey, boleh. Nanti, maksudnya antologi banyak cerpen. Berapa cerpen semua? 31. Banyak. Okey, yang tu tebal lah. Tebal. Masih buat lah dia punya cover apa tu kan. Cuma yang boleh. Kan. Boleh. Boleh ya? Boleh. Tapi yang penting ada orang nak editor tu penting ada. Tak apa, boleh buat macam tu. Ataupun kita sebab dia orang semua ni berapa muka surat satu cerpen? Dia 1000 patah perkataan je. Boleh lah satukan. 1000 patah bermaksud muka surat lebih kurang berapa? Berapa yang pelajar buat ni? Berapa Aiman? Kalau 1000 dalam 2 muka. Okey lah, cantik-cantik. Cantik, guna je ni yang saya buat ni, yang guna Canva ni, cantik lah. Baca pun okey, alright. Lebih kurang 3-4 pages tu. Syakir kata. Okey lah, good lah. Okey lah, taklah banyak. Okey lah. Okey, alright. Ni cover satu kan, kita baca kisah cerpen 1, cover 2, cover 3. Semua dikompilkan jadi berapa cover? Berapa? 30 cerpen apa? 31 tajuk lah. Okey, alright. Nanti saya pun nak baca tu. Okey, cantik. Alright. Okey, so boleh je kita buatlah penerbitan ni untuk semua yang baca, maksudnya banyak manfaat. Okey, boleh je nak letakkan dalam mana-mana bila dah siap semua, dah ada markah semua, diletakkan dalam satu mana-mana yang boleh diberikan kepada umum ke, untuk baca ke, diletakkan ke. Macam saya ni memang kita letak dalam platform, dah ada e-book sendiri kita letak dengan harga RM8 macam tu. Tapi kita tak ada yang ni, mungkin nak bagi free ke pada pembaca untuk mengenali cerpen, apa itu cerpen ke kan. Kenal dulu apa itu cerpen, lepas tu disertakan cerpen-cerpen yang ada dan pelbagai sinopsis yang ada. Kita ada tajuk kat situ dan buat isi kandungan 31 cerpen. Alright. Okey, cantik. Okey alright. Kita tunggu 1-2 minit lagi untuk bagi peluang. Okey, sekejap ya. Okey, alright. Saya nak tengok cover-cover yang Dr. Hasnah hantar. Alhamdulillah, kreatif semua ni doktor. Okey, alright. Sekejap dapat ya? Okay, good.
Alhamdulillah. Okey, alright Okay, semua dah ada cover. Okey, saya pun dah share apa itu 3D tadi. Itu adalah e-book. E-book ni bila kita nak keluarkan semua dalam bentuk digital. Baca pun nampak. Kalau kita tengok cover pun dah nak baca ya apa sebenarnya ni. Okay, tengok dompet tadi kan, apa cerita di sebalik dompet ni, nak baca lah walaupun 2-3 muka surat, ia adalah amat berguna untuk kita. Okay, so sekarang ni kita nak cantikkan lagi. Kita dah ada penulisan cerpen, kita dah ada 3-4 muka surat. Kita dah ada 3-4 muka surat. Kita nak cantikkan lagi. Tadi kita dah tengok yang dalam bookstore saya tu yang biasa saja. So kita nak bagi cantikkan lagi. Saya nak bagi idea kepada adik-adik semua, kepada para pelajar semua, mahasiswa-mahasiswi, bahawasanya sebab 3-4 muka surat ni benda yang senang untuk dibuat, dan yang penting kita nak cantikkan supaya kita baca maksudnya boleh nak baca lagi, mata pun tak sakit. Kita nak baca e-book ni melalui telefon. Kan kita compilekan melalui telefon. Dan ia jadi menarik bila ada grafiknya. Alright, saya teruskan. Saya sharing. Ada masa sekejap je, dah pukul 4.10 dah. Alright, saya cuba sebaik mungkin. So sekarang kita dah habis yang ni, saya tutup yang ni, dah tak nak dah guna. So sekarang saya base, saya teruskan kepada, alright. So saya buat yang baru, so saya pergi home. Saya pergi home, yang ni tak apa, yang ni automatic, Canva ni automatic dia save. Tak perlu kita save, automatic dia save. Saya pergi home. Mungkin nak buat size apa saya tak pasti. Kalau RPG, kalau yang saya tulis ni e-book adalah A5 size. Dalam bentuk A5, penulisannya dalam bentuk A5. Ada bagi syarat tak penulisan ni, doktor? Belum lagi. Pulanglah kalau doktor nak buat A5 pun boleh, A4 pun boleh. Macam saya ni biasanya kita buat A5. A5 size, A5 template. Kan A5 nampak A5 template. Height di sini A5 template. E-book. Type je A5 template e-book. So dia akan keluar dalam bentuk A5. Kenapa kita ni ambil ni sebagai tapak je, bukan kita nak dia punya ni. So saya nak tapak ni je. Ni paid, ni free. Saya nak yang free jangan ambil yang berbayar. Sebab saya guna ni untuk free punya lah. Contohnya kita ambil yang ni, yang free ni, saya klik sekali. Nampak dia dah dalam bentuk A5. Nampak dia dah dalam bentuk A5. Saya kecilkan sikit, besar sangat. So saya nak delete, saya nak ambil sebagai template je ni. Saya delete yang ni saya delete semua, saya tak nak. Saya tak nak semua ni. So saya nak tapak saja. Sebab saya nak, sebab apa? Sebab Canva free dia tak boleh nak resize kan. Sebab Canva free tak boleh nak resize kan, kecuali yang berbayar. So sekarang ni contohnya cerpen saya nak kosong macam ni saya nak kosong. Yang ni pun saya nak delete. Saya nak delete. Alright nampak kosong macam ni. So sekarang saya dah cover dah ada. So sekarang saya nak menulis. Saya nak mula menulis. Saya nak menulis apa ceritanya. Malunya apa nak cerita mula-mula, bab 1 ke tak tahu cerpen tulis macam mana. So saya nak cerita mula-mula tentang saya nak bubuh cover dompet ataupun nak bubuh tentang apa, nak masukkan tentang sekolah ke apa ke, pemandangan ke apa ke. Saya tak tahu cerita dompet tu. Yang related dengan dompet lah. Cerita 3 helai tu apa related gambar dengan dompet tu. Mungkin dikaitkan dengan di kampung. Contoh gambar. So kita pergi elemen. Kita ambilnya pemandangan pantai, kita pulang. Saya tak tahu di mana nak cerita dompet tu. Contohlah saya ambil sunset. So dia akan keluar gambar pemandangan ni. So saya nak masukkan sebagai background. Background saya punya penulisan sebab cerpen kan. Saya nak masukkan gambar. Contohnya saya nak ambil gambar ni.
sebagai saya punya ini pro tak boleh. Pro nampak tak? Bila dia petak-petak tu adalah pro. Okay, saya tak nak. Okay, saya cari yang free. Ni free. Okay, so saya nak jadikan ia sebagai background. Okay, saya klik sebelah kanan. Okay, nampak. Saya klik kanan. Okay, saya klik gambar ni. Saya klik kanan. Okay, set image as a background nampak. So saya nak blur kan. Saya tak naklah gambar ni, saya nak blur kan. Saya nak blur. So saya pergi transparent, nampak kat atas ni ada transparency. Saya blur kan. Sebab saya nak menulis. Kan? Alright. Okay, nampak? Boleh? Dapat tak ikut ni? Boleh So saya pun dah start menulis. Apa yang cerpen pertama? Apa nak tulis malunya aku ni? Saya tak pasti. Aiman, siapa yang bagi tadi? Aiman Apa Aiman nak tulis ni? Apa ceritanya? Bab tak ada bab-bab ke apa ke? Cerpen? Dia tak ada bab doktor. So apa kisah? Terus kisahnya? Terus kisah. Okey. Contohlah saya buat kisah malu saya kisah pertama contoh Okey, kisah 1. Okay, so tulisan ni putih tak sesuai. So kita tukarkanlah. Nampak A ni tukar kepada warna apa? Dah nampak? Warna hitam. Okay, nampak hitam lah dia. So mungkin ada tulisan kat sini tulisan nanti sekejap saya ceritakan satu. Okay, kisah 1 ke apa ke tajuk yang mungkin besar ke. Okay, so sini okay, kita boleh tukar tulisan. Tak naklah tulisan ni, nak tulisan yang lain. Nampak? Klik je tulisan ni, nampak dia keluar macam-macam tulisan. Okay, nampak? Kalau kita nak pilih handwriting pun keluar. Nampak? Lato ni nampak? Nampak? Handwriting. Contohnya nak bagi cantik-cantik sikit. Kan? Terpulang lah. Mula-mula nak menulis apa terpulang. Okay. So tulisan-tulisan yang mana? Mungkin ada standard tulisan, saya tak pasti. Ada standard tulisan ke? Setakat ni doktor, kita nanti minta editor lah. Kumpulan editor tu yang ni kan. Okay. Nanti pilih je yang mana sesuai. Kalau tajuk yang mana mungkin nak tulisan yang sesuai, saya tak pasti, nanti set kan. Ni banyak tulisan yang boleh dipilih untuk kita. Okay, lepas tu kita start menulis. Okay, kita start menulis. Okay. Okay, nampak banyak sangat tulisan ni. Pilih nak pilih apa. Okay, kita boleh start menulis. Okay, contoh tulisan bulat-bulat sikit. Okay, banyak tulisan sangat ni. Pilihlah yang mana sesuai. Okay, contohlah Okay, so di sini bila nak buat yang ni, tulisan kedua, penceritaan kedua, kita masuk yang kedua lah. Okay, kita pergi dekat, pergi dekat T, text. Okay, pergi text. Okay, kita ambil subheading. Subheading, nampak dia keluar subheading. So, kita tulis lah. Ataupun kita copy je daripada Word. Daripada Word tadi copy. Ada Aiman bagi dah tu doktor? Bagilah. Chatbot tu dia ada bagi. Right. So, kita nampak. boleh copy paste kat sini je ya? Ya, copy paste. Yang penting nak copy tu, tekan Ctrl+C, Ctrl+V. Oh. Dia tak boleh nak paste tu nanti tak bagi. Ctrl+C, Ctrl+V right. So paste lah kat situ. Nampak ni satu. Okay, mungkin yang ni kisahnya. Okay, mungkin yang ni kisahnya nak dalam bentuk apa? Infografik. Cantik kotak-kotak contoh Contoh kita pergi dekat ni. Okay, dekat yang ni. Elemen ni kita nak pilih apa? Kita nak pilih circle. Ataupun apa-apalah nampak circle ni banyak pilihan bulat-bulat ataupun dalam bentuk apa. Okay, kalau circle ni bulat je tulisannya. Okay, ataupun kita pilih sekejap ya, loading. Kita pilih bentuk apa kita boleh pilih je bentuk shape. Nampak? Bentuk shape ni kita boleh pilih. Okay, kalau nak bentuk lah, nak dalam cantik lagi grafik, terpulang lah. Contohnya nak shape ni Okay,
So kita nak warnakan, nak tukarkan warna. Nak shape macam tu pun boleh. Tu shape tepi. Terpulanglah. Okay. Ni kreativiti. Ni kreativiti masing-masing. Saya tak kreatif ni. Nampak? So dah bentuk dalam bentuk frame dah. Okay. So tulislah cerita-ceritanya bla 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 kan. Sambung. Okay. Alright. So muka surat pula. Muka surat pula cerpen ni. Ni mungkin ada tim editing, editor yang akan ke. Okay. So sini adalah nak tulis muka surat. Muka surat ni dalam bentuk ni. Kan nampak? Saya klik. So ini adalah muka surat. Kita set dulu. Set. Sorry. Okay. Kita set dulu. Okay. Ni muka surat. Muka surat ni adalah di sini. Okay. Nampak kat sini muka surat. Okay. Terpulang. Terpulang ni kisah satu. Lepas tu nanti kalau nak sama je, okay, dan kita boleh juga masukkan background lain, ataupun background lain terpulang. Kalau kata nak sama je backgroundnya, kita kena duplicate sampai kita boleh bezakan. Nampak duplicate dia akan keluar lah, sama je. Kita tak payah buat satu-satu. Contohnya untuk kisah cerpen ni ada 4 muka surat, so duplicatekanlah 4. So sambung, tulis. So nak pilih apa kat sini. So dia ada macam-macam. Kalau kita type, nampak bentuk-bentuk yang ada yang boleh kita sesuaikan. Okay, nampak? Macam-macam elemen. Contohnya kita nak buat frame dekat kita punya page ni, kita boleh pilih. Contohnya kita nak buat frame ni. Nampak dia dah keluar frame. Kita dalam cerpen kita. Kita nak cantikkan, isi dah cantik. So nampak kita besarkan, nampak? Tu dia dah jadi, nampak? Dah jadi frame. Banyak sangat, pilihlah kat sini apa yang pelajar-pelajar nak. So macam tu. Alright. Lepas tu tulislah. Okay. Maksudnya tak kosong kita punya cerpen. Sebab apa? Nak elektronik. Dan kita boleh pilih, contohnya kita nak infografik dalam ni. Kita nak dalam bentuk infografik. Cerpen kita tu dalam bentuk infografik. Okay. Type je infografik. Nampak? Okay. Nak bentuk macam mana So, okay, alright. Ni gambar-gambar lah. Gambar-gambar yang ada. Kalau nak masukkan. Tapi cari yang free Cari yang free. Okay, dan salah satu juga okay, salah satu juga boleh kita ambil infografiknya. Okay, ni gambar-gambar lah. Okay, banyak cari yang free sebab kita tak ada yang pro. Doktor, kalau kita guna EDU pun kita tak boleh dapat yang tu ke? EDU macam pro. Oh. Okay, baru nampak Aiman dah bagi ceritanya, okay? Copy. Okay. Contoh Emma punya cerita ni. Okay, saya ambil dekat template. Okay, saya bubuh dekat mana-mana. Contohnya saya ambil ribbon. Terpulanglah kepada kita nak cerita. Nampak? So ni dalam bentuk nak cantikkan bentuk Contohnya saya letak dalam ni So saya nak besarkan. Okay, saya nak letak kata-kata tadi, cerita tu, saya nak letakkan teks. Okay, ni boleh tukar warna. Warna jangan banyak warna lah kan. Contohnya warna kuning, ada di kuning. Okay, warna apa lagi? Okay, biru akan jadi biru. So tukar, terpulanglah kepada kita nak pilih macam mana. So sekarang ni contohnya saya nak letakkan teks. Okay, ni adalah nampak saya letakkan teks yang apa dalam chat tadi.
Okay ni, ni cerita. Saya copy Ctrl V Ctrl V. Nampak ni ceritanya. So saya nak besarkan, saya nak tukar tulisan. Nampak? So letak kat sini je. Okay, dalam bentuk ni besarkan lagi kalau nak guna bentuk ni. Tak nak, tak apa, tukar dalam bentuk lain. Cari je, contohnya cari dalam bentuk blurb. Banyak sangat pilihan ni. Terpulang nak cantikkan kreativiti ni atas masing-masing punya kreativiti pelajar lah. Okay, contoh nampak yang ni boleh besarkan. Okay, nak ceritakan dalam bentuk ni, nampak? Nak letak tulisan dalam ni, terpulang. Okay, nak nampak letak ni. Okay, ni background ni, send to back. Send to back. Nampak tulisan tu berada di sini. Okay. Alright. Okay, nak buat gambar-gambar mana, terpulanglah kepada, okay, contohnya nak masukkan gambar kat tepi ni. Okay, terpulang yang berkaitan dengan kita punya penulisan lah. Okay, alright. So, ini adalah tulisan ni, sekurang-kurangnya tulisan tu adalah 16 ke atas. Ni dah besar dah, 24. Okay, ni 24. Okay, alright. Tu macam ni lah contoh dia. Okay, dan lagi, okay, saya pergi home. Kita nak cari infografik. Saya pergi home, kita nak cari infografik yang menarik lagi, boleh. Kita pergi home, kita tarik. Kalau yang kalau Canva Education, adakah pelajar dapat free ya? Mungkin boleh MOE semua free kot. Okay. Pelajar ada MOE. So boleh gunalah. Banyak pilihan lah. Delima tu kan? Free. Free. Okay, boleh je guna yang account tu lah. Nanti subscribe. Ambil yang education. Tapi kalau nak yang tu, pergi dekat Google. Okay, type Canva for Education. Canva for Education. So kena sign up yang ni. Okay, sign up yang ni. Sign up yang ni akan dapat free semua dalam yang pro tu. Saya pun guna yang Canva Education. Okay, alright. So ini infografiknya. Contohnya kita nak gunakan ni. Nampak? Ni adalah penulisan cerpen kita. Kita nak jadikan ia lebih menarik. Nak susun dalam apa, ini adalah infografik yang diberikan. Contoh-contoh ni. Boleh je ambil yang ni, bagi nampak cantik lah. Tapi tak banyak grafik pun okey. Tapi dalam penulisan e-book ni, okay, dia nak grafik-grafik. Okay. Cantik-cantik. So, mungkin boleh kita buat 1-2 macam ni contoh. Okay, use this template. Ya. Saya tak nak. Oh, dia kena guna pro. Okay, contohlah yang free, ada tak yang free? Okay, contoh. Oh, dapat 28 dah. Okay, so sekarang ni contoh kita nak guna yang infografik macam ni ya. Okay, okay, nampak. So sekarang kita kecilkan. Okay, so kita sesuaikanlah dengan cerpen tadi ya. Mungkin tajuknya, lepas tu tulisan-tulisan. Kita ambil tapak je. Okay, yang ni kita tak nak, delete kan. Yang lain tu tulisan-tulisan kita. Kejap ni percintaan sedikit. Okay, masuk yang kedua, ketiga. Ni infografik yang diberikan lah. Okay, kepada kita. Yang ni atas terpulang kepada kreativiti pelajar lah. Okay, alright. Okay, ada apa-apa soalan ke? Okay. Macam tu. Okay, boleh tanya doktor? Boleh je tanya, siapa nak tanya, okey je, boleh je. Okay, sebab rasa dah boleh menulis sebab dah bahan dah ada. Okay, semua nak cantikkan, kan cover pun dah siap. Okay, tu pun dah menarik. Okay, saya buka kepada soalan lah, Boleh? Ada yang nak bertanya? Ada, semua faham, semua boleh buat dah. Okey, saya yang nak bertanya doktor. Okey, silakan. Okay, kalau kita dah ada bahan, kemudian macam mana kita nak pasarkan kita punya karya tu tadi? Okey, alright. Ada beberapa cara.
Okey, bagi saya, banyak cara sebenarnya. Ada yang masukkan bahan-bahan ni dekat Shopee, kan ada juga. Tapi Shopee ni kita tak ada masa nak manage. Kan. Bila orang order, kita kena alert dengan order tu lah kan. Okey, macam saya menggunakan platform sendiri ataupun kata ada bookstore sendirilah seperti saya tunjuk contoh tadi. Sekejap saya share. Okey, macam saya. Okey, alright. Okey, macam saya ada website ataupun bookstore sendiri. So di sini adalah 3,000 buah buku lebih lah. Okey. Untuk kata pembeli-pembeli. Macam saya share. Contohnya kat sini, saya nak jual buku saya ni ataupun buku-buku online pun boleh kita jual. So apa yang penting, dah siap antologi cerpen ni boleh pasarkan lah dalam platform ni. Dan platform ni yang saya ambil ataupun saya langgan ni berada di 16 buah negara. Berada dalam 16 buah negara, dan buku ini boleh ditulis ataupun apa-apa e-book ditulis dalam bentuk dalam dua bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Kita tengok contoh-contoh yang ada contoh-contoh yang ada. Contohnya pasal masakan ni. Ni cerita pasal masakan je. Yang ni pun dah banyak. Ni dipasarkan kat sini je, just upload, nampak. Resepi untuk sihat. Benda-benda yang senang je, 25 resepi berasaskan roti. Kan RM8 je harganya. So boleh pasarkan cerita-cerita, mungkin kalau nak pasarkan kita pecahkan kepada mungkin 1-2 antologi tu ada 10 cerpen. Kan kita ada 30 cerpen kan. Mungkin ada 3 siri. Mungkin boleh kita pasarkan dalam ni lah. Kalau kita tengok ni resepi roti, nampak. Sajian ringan pemikat selera, langkah demi langkah. Maksudnya dia ada step by step. Saya previewkan. Buku dia RM10. Nampak sajian ringan pemikat langkah demi langkah. So kita kan tadi kita ajar cover macam ni lah penulisnya. Nampak isi kandungan. Apa bahannya, biodata penulis. Perhargaan, penafian. Ni guna word. So talam keladi berlauk. Kan kita tahu, tapi bila ada buku ni nampak. So kita tahulah resepinya apa. Macam tu. So dia pasarkan ni pun laku buku bila time nak raya. Dan puasa semua orang cari buku masakan ni lah. Macam tu. Alright. Ada lagi buku lain banyak baca macam kalau kita tengok dari segi Kita boleh buka macam rak-rak buku tu lah ya? Ni rak buku ni. Okey. Tapi secara online kan kita tak pergi ke kedai. Ini adalah kedainya. Contohnya saya nak tengok buku pendidikan. Nampak. Mental, kelas online. Mari mengenal statistik. 12 tip tempuh PhD. Dia cerita algebra siri 1. Pelibatan ibu bapa dalam PDPR. Teknik spicy Q. So ini adalah penulisan-penulisan daripada doktor, kan, daripada para ilmiah lah. Academician lah. Macam saya ni, saya tulis buku strategi pengajaran pembelajaran interaktif di rumah. Saya buat. Bahasa pertama. Banyaklah yang ada kat sini. English book pun ada. Dia ada doktor, dia ada minimanya ke untuk hasilkan satu buku tu? Berapa page ke, berapa muka suratnya? Satu buku, kenapa kita buat 35 muka surat? Kenapa untuk EISBN? Kita nak dapat EISBN. EISBN. E. Sebanyak 35 muka surat. Barulah kita layak untuk dapat EISBN. Sebab itulah kita buat 35. Contohnya gambar pun dikira EISBN. Gambar-gambar tu. So di sini lah nampak. Ni ada cara macam mana nak mohon EISBN. Kawan-kawan pun dah buat. Nampak EISBN, dia buat cara kat sini. Ada orang menulis pasal EISBN. Jom mohon EISBN. Kita tengok apa yang ditulis oleh Dr. Ernie ni. Dr. Ernie adalah pakar perubatan. So kita tengok preview RM8 je buku dia. Kita boleh preview dalam ni. So kita nak beli kan, macam kat kedai kita kan nak belek-belek buku kan. Macam ni kita boleh preview kan sebanyak 10 buku surat. Nampak cik?
Jom mohon ESBN, mohon nampak. So inilah penulisan e-book. Nampak ada gambar, tulisan pun taklah crowded. Tengok pun tenang je. Tengok pun tenang. Ya, maksudnya pengenalan. Tak kenal maka tak cinta. So mungkin boleh buat separator lah kita katakan. Apa itu ESBN. Kelebihan, permohonan percuma, nampak Syarat syarat boleh jadi dia punya sumber untuk jual ya. Ya, sebab orang memerlukan bahan ni. Ya, ni pun RM8. Kan? Doktor, saya nak tanyalah macam kami di Jabatan Pengajian Melayu ni kan, macam KJ ni dia memang sangatlah rajin menulisnya. Jadi katalah macam kami nak buat satu platform untuk Jabatan Pengajian Melayu punya bookstore lah. Jadi dia ada kena bayar ke proses dia punya prosedur tu macam mana? Kalau yang ni dia punya package, paling rendah saya ambil ni, paling rendah package dia 800. 800 kali bayar. Lepas tu dia ada pembayaran lah untuk servis tahunan. Tahunan tu 400 tahun tak silap saya. Dia bayar tahunan lah untuk servis dia orang ni, dia keluarkan invoice. Ada kadang orang beli secara online. Dia beli secara online. Contoh tadi nak beli buku kan. Beli buku tadi, contoh buku tadi. Bila kita dah preview kat sini, contohnya buku saya ni buy now. Maksudnya beli secara online. Ni buku-buku saya yang saya hasilkan ni kan, bila kita klik, kita nak preview. Macam saya buat ni template Canva ni. Nak gunakan gambar ni. So saya buat, kita boleh preview dan kita boleh beli. Tak perlu kita beli, kita tak tahu pun orang beli. Tiba-tiba ada masuk je M-Wallet, masuk jualan usahawan lah untuk pelajar-pelajar kan. So yang ni macam contohnya ni buku saya. Contoh kita tengok. Tengok. Lepas tu berkenan, rasa nak beli kan. So nak beli tu, so sekarang ni kita pergi tekan je tadi. Pergi tekan buy now tu. Terus beli. So dia minta lah maklumat. Email, biasanya tanya email. Email kita, dia akan beli nampak RM8. So nak beli secara online tu bayar melalui apa, nampak dia dah cakap. Saya bank, semua dah ada. Dia share online banking. Servis ni lah yang dia ni kan. So dia ambil bayaran tu. Macam tu. Yang penting fokus menulis. Menulis tu kena susun macam saya. Susun apa kena perlu ada. Dia ada syarat lah nak publish kat sini. Nak publish dalam bookstore ni, mesti ada syarat, ada editor yang tengok lah. Format dia mematuhi ke. Kan? Cukup muka surat ke. Ada kesalahan ejaan ke. Dia ada 3 tapisan lah. Untuk lulus proses ni memakan lebih kurang 72 jam. Diberikan untuk terbit satu e-book lah. Tentu. Edit bahasa tu siapa yang buat tu? Kita. Semua yang check bahasa kita. Dia orang dari segi format. Editor format adakah cukup, dari segi format, file ke tak. So apa-apa disclaimer, bahasa penafian kita tu kita yang buat. Penulis penulis yang buat penafian semua tu kita. Proofread pun kita. Macam tu. Ada lagi? Kan ada lagi yang nak ni dah 4.30 dah. Lebih dah. Sekejap je masa. Alright. Boleh je tanya. Pelajar boleh je. Siapa nak tanya? Pelajar. So saya nak tanyalah saya tanya. Saya tanya, saya nak bagi e-book percuma. Siapa jawab? Saya bagi e-book percuma. So e-book saya semua. Saya nak tanya. Dalam penulisan e-book, dalam penulisan e-book ni, kan kita ada e-book fizikal dan e-book, kita ada buku fizikal dan kita ada e-book. So apakah kelebihan e-book ni daripada berbanding dengan buku fizikal? Siapa nak jawab? Senang je soalan tu. Saya bagi e-book percuma. Saya ada 9 e-book. Pilihlah nak e-book yang mana. Saya bagi e-book cover pun boleh. Cover tu tadi. Saya bagi e-book cover. Saya cuba. Silakan. Nama siapa? Nama saya Aiman. Aiman. Silakan Aiman. Beza e-book dengan buku fizikal doktor. Apa beza? Macam yang doktor cakap tadi, buku e-book ni dia tak ada risiko. Contohnya kalau tak laku, and then kalau tak laku, tak ada pembeli, masih boleh dijadikan rujukan
Tetapi kalau buku fizikal ni kalau tak laku, risiko itu atas diri kita sendirilah. Kalau tak ada orang beli, kita yang menanggung rugi itu sendiri. Alright. Okay, tahniah Aiman. Saya bagi ibu saya bagi ibu cara menulis ibu guna Canva. Okay. Saya bagi percuma. Nanti bagi nama, bagi 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 kepada bagi nama. Okay, kalau nombor telefon untuk kontak saya, emailkan buku kepada Dr. Hasnah. Nanti okay. Doktor. Alright, seorang lagi. Kita bagi seorang lagi. Okay. Untuk semua. Okay ya. Okay. Selain itu, okay, kita katakan bahawasanya e-book ni adalah satu penerbitan yang orang kata senang, mudah. Okay. Okay, bagi e-book apa yang perlu ada dalam e-book tu sendiri? Apa yang boleh menarik pembaca? Sebab kita nak baca guna phone kan? Apa yang melengkapkan e-book tu? Siapa boleh bagi tahu? Okay, silakan. Satu soalan lagi. Saya bagi juga e-book percuma satu. Okay, silakan. Saya nak try. Okay, cuba. Nama? Ahmad Izzat. Okay, ya Izzat. Silakan Izzat. Okay, apa yang melengkapkan e-book ni selain daripada tulisannya, mestilah ada grafik yang menarik, gambar-gambar yang berkaitan dengan penulisan kita. Okay, gambar, okay, infografik yang menarik. Okay, boleh terima. Okay, saya berikan kira 2. Okay, tahniah semua. Okay, semoga ilmu yang disampaikan hari ini bermanfaat untuk semua. Okay, dan kita yang penting objektif hari ini kita tahu cerpen kita tu boleh dicantikkan dan dalam bentuk e-book pastikan tulisan cerpen kita tu bila nak masukkan dalam e-book boleh dibaca dengan baik sebab kita menggunakan phone. Gambar-gambar infografik yang menarik supaya orang kata baca menggunakan phone ni lebih menarik. Okay, alright, saya serahkan kepada moderator kita, Dr. Hasnah, silakan. Terima kasih semua. Okay, terima kasih Dr. Mazmi yang banyak mendedahkan tips-tips tentang bagaimana e-book itu boleh menarik perhatian pembaca. Dan juga bagaimana saya haraplah ada motivasilah dalam kalangan kita yang kat sini yang awal tadi dah sampai 100 lebih dah kita punya kumpulan penyertaannya. Jadi saya harap ilmu yang diberi oleh doktor tadi kita manfaatlah sepanjang kita berada di IPG untuk menambah baik kualiti diri kita masing-masing. Jadi dengan itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih Dr. Mazmi kerana sudi meluangkan masa dan saya serahkan semula kepada pengerusi kita, Nur Izzah. Terima kasih diucapkan kepada moderator kita, Dr. Hasnah yang baru saja bersiaran sebentar tadi. Baiklah, hadirin warga maya yang dikasihi, sekali lagi setinggi-tinggi ucapan terima kasih diucapkan kepada Dr. Mazmi dan juga ahli panel jemputan yang sudi membicarakan dengan lanjut tentang perihal e-book. Sebentar tadi kita juga telah lihat bagaimana kita mahu buat cover page, lepas tu bagaimana kita nak mereka dan juga menambah hiasan di dalam e-book kita yang akan kita terbitkan sebentar saja lagi. Bukan sebentar, pada hari yang akan datang. Okey. Banyak ilmu yang telah kita peroleh pada hari ini dan semoga perkongsian tadi dapat memberi manfaat kepada kita semua dalam menjayakan proses penerbitan e-book yang akan datang. Baiklah hadirin sekalian, kita telah sampai di penghujung acara ini. Sebelum mengakhiri sesi webinar kita, diminta semua peserta webinar untuk membuka kamera bagi sesi fotografi yang akan dijalankan. Okay, dan jangan lupa untuk mengisi borang kehadiran pada pautan yang telah diberikan untuk mendapatkan sijil penyertaan. Rugi ya kalau tak isi sijil ni. Sijil percuma je. Okay. Boleh buka kamera. Kita beri masa dulu ya. Untuk anda semua bersedia. Sebagai kenang-kenangan webinar kita pada hari ini. Boleh jadi bukti dokumentasi. Begitulah.
Okey Zah. Okey dah. Dah ke semua? Okey, senyum. 1, 2, 3. Siap bunyikan hurra tu. Tak apa. Okey, terima kasih semua kerana sudi menghadiri program webinar kita pada hari ini. Saya kata saya Masih ada lagi kontribusi Dr. Mazli. Terima kasih. kesilapan daripada pihak Terima kasih kami. semua, terutama penceramah. Ya, sama-sama. Alright. Tahniah semua Okey, terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi